Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada hari ini sekali lagi saya dapat bersama dengan tuan-tuan dalam program kuliah kita. Meskipun telah sekian lama kuliah kita tidak dapat diadakan, dan seperti biasa kita sebelum memulakan kelas kita ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan supaya menjaga SOP dan cuba untuk mematuhi undang-undang yang diwujudkan. Mudah-mudahan kita terselamat dan dapat mengawal penyakit yang ada sekarang. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupas beberapa ayat yang yang sebenarnya telah saya tulis dalam siri Tadabbur Wahyu yang saya hantar, dan ramai juga di kalangan jemaah kita yang membacanya dan menerima. Jadi sebenarnya disebabkan kelas kita berhenti lama, lepas tu kelas kita terbelah. Dulu kita dia sebulan sekali ke sebulan 2 kali. Jadi sedangkan yang saya tulis ni adalah lebih kurang 1 ayat sehari. Tapi ada juga hari yang tak tulis sekarang ni sebab tak ada sebab lah kau. Adalah sebab-sebab macam saya terpaksa menghabiskan banyak masa untuk membaca dan melihat sebelum saya tulis. Jadi tapi alhamdulillah masih lagi berjalan. Saya buat hantaran hampir setiap hari. Jadi dia telah pergi jauh daripada kuliah kita yang dahulu. Kalau sekiranya kuliah kita dahulu baru surah Al-Baqarah, tapi tulisan hantaran yang saya tulis itu telah sampai ke surah An-Nisa dan ayat 91, maknanya sudah di tengah surah An-Nisa. Jadi pada hari ini saya akan mengupas beberapa ayat daripada surah An-Nisa itu. Saya cuba ambil dengan tajuk yang sesuai, iaitu di mana dalam surah An-Nisa ini ayat 91 dan sebelum daripada ayat 91 ini, kalau kita lihat ayat Al-Quran banyak memfokuskan tentang suasana pentadbiran dalam zaman Rasulullah SAW. Situasi pentadbiran yang dihadapi oleh Nabi SAW antaranya ialah baginda nak mengurus adanya musuh dalam selimut, iaitu musuh yang berupa orang munafik yang mereka ni menentang Nabi SAW, tapi mereka ni tunjukkan bahawa mereka bersama dengan Rasulullah SAW pada awalnya, tapi lama-kelamaan aktiviti-aktiviti mereka tu makin nampak dan makin menuju ke arah mengisytiharkan perang terhadap Rasulullah SAW. Jadi surah An-Nisa ini selepas membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam peka, pembagian harta pusaka, banyak menceritakan tentang situasi orang munafik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peperangan
akhirnya orang munafik ni dia terlibat dengan peperangan. Dia menentang Nabi SAW secara terang-terangan, iaitu mereka ni terlibat dalam menyokong kabilah-kabilah Arab yang menentang Nabi SAW. Jadi antaranya mereka telah membuat pakatan dengan orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah. Jadi semenjak itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang munafik ini di dalam peperangan. Ya. Jadi antaranya ayat yang boleh saya petik di sini, ayat yang yang agak ke belakang sikit daripada ayat 91 sekarang ni, ialah ayat 71 dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambillah. Hidr ni maknanya hazar. Hazar ni berhati-hati, yang bersedia. Jadi sebelum berperang, Tuhan suruh Nabi SAW buat persediaan. Bersedialah, khudhu hidrakum, hazar, fanfiru ni dan pergilah. Tapi infiru, nafir ni maknanya pergi berperang. Maka pergilah berperang itu subatin aw infiru jami'a. Kamu pergi sepuak-sepuak ataupun kamu pergi kesemuanya. Maknanya di sini strategi zaman dahulu untuk berperang. Begitu juga dengan peperangan ni, ada yang berbentuk saraya, ada yang berbentuk harb ataupun ghazwah. Saraya ni ialah apa panggil bahasa Melayu, tentera peninjau macam tu. Dia pergi dengan kumpulan yang kecil. Lepas tu kalau berlaku peperangan tu pun peperangan yang yang ringan, kemudian dia berundur. Jadi di sini Tuhan suruh Nabi SAW supaya berhati-hati. Berhati-hati itu bukan maknanya berhati-hati dalam pemikiran saja, maknanya mengambil inisiatif untuk berjaga-jaga dan membuat persediaan. Jadi ini kita kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW membuat persediaan. Ya. Jadi bersedia itu bukannya suatu yang bertentangan dengan tawakal. Dia tak kata saja bertawakal lah, tapi dia kata ambillah persediaan. Jadi merancang itu sebahagian daripada persediaan lah. Maksudnya kita nak ada suatu benda besar dalam negara, nak berperang, takkan persediaan dia maknanya bersedia apa? Takkan bersedia tu maknanya berjaga tak tidur malam saja. Sudah tentu bersedia tu ialah persenjataan, apalagi mungkin strategi, logistik, makanan letak kat mana, begitulah. Wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Lalu Allah SWT kata, wa inna minkum, sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang la yubatti'an, yang sengaja membatiknya, melambat-lambatkan. Maknanya dia melambatkan diri, dia tak mahu pergi, lalu tetapi dia tak nak tunjuk sangat siapa. Mereka sudah tentulah di sini orang munafik, sebab mereka sebenarnya tak nak pergi, tapi mereka tak nak tunjuk sangat tak nak pergi, tapi nak ambil hati juga biar nampak orang tu, nak biar nampak macam
relax saja depan orang. Fa in asabatkum musibah, bila kamu ditimpa musibah, iaitu bila kamu pergi berperang, sama ada berperang itu sendiri bagi mereka adalah musibah, dan sama ada kamu kalah ke ataupun kamu cedera ke, qala qad an'ama Allahu alaihi, lalu dia berkata, nikmat Allah kepada aku, idlam akum ma'ahum syahidan, sebab aku tidak bersama mereka. Syahid di sini ialah menghadiri peperangan. Tapi zaman kita ni kalau syahid ni mati syahid, orang panggil mati dalam peperangan tu dipanggil mati syahid. Syahid tu sebenarnya ialah maknanya hadir dalam peperangan tu. Mati kerana hadir dalam peperangan, mati kerana menyaksikan peperangan, itu mati syahid. Ya, syahid tu maknanya hadir. Qala an'ama Allahu alaihi, dia kata Allah telah memberi nikmat kepadaku. Apa maksud di sini? Maknanya dia rasa tak menyertai Nabi itu adalah satu yang menguntungkan. Zaman kita ni, kita tidak hidup di medan peperangan, alhamdulillah lah. Tapi kita hidup di medan ada juga unsur-unsur pengorbanan. Contohnya kita kata kena buat kerja kemasyarakatan, ataupun kita kata kita ada sesuatu yang kita kena buat terhadap harta kita kena beri, membantu, sebagainya lah. Dalam keadaan macam tu, orang yang merasakan dia tidak buat itu lebih mulia, ataupun dia telah beruntung sebab dia tak buat, tak adalah jadi orang munafik macam lawan Nabi tu. Tapi nak kata sikap tu tak bagus lah. Allah SWT dia cerita sikap yang tidak bagus, tapi dia cerita tu pada orang munafik. Yang orang munafik tu sifat dia memang 100% munafik lah ni, iaitu mereka tidak beriman dalam hati mereka, tapi mereka menunjukkan mereka tu beriman. Salah satu sifat mereka apa dia? Bila terlepas dalam menyumbang, dalam membuat sesuatu kebaikan, dia rasa terlepas tu satu keuntungan. Kerana mereka memang tak percaya pun apa yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka berkata, qad an'ama Allahu alaihi, Allah telah memberi nikmat kepada, maknanya muncullah aku. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, maka hendaklah kamu berjuang pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah. Orang-orang yang berperang pada jalan Allah ini, siapa dia mereka itu? Yashrunal hayat dunya bil akhirah, orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Dalam bahasa Melayu kita, maknanya kita membeli akhirat dengan dunia. Maknanya kita jual kehidupan dunia itu, kita beli dia seolah-olah. Di sini perumpamaan orang yang berkorban pada jalan Allah ni ialah orang yang di tangan dia ada satu benda berharga, nama dia dunia. Lalu dunia ni sebab apa? Sebab rehat, tidak menyumbang apa-apa ni, memang rehat lah. Tak ada risiko, tak ada kehilangan. Kalau harta semua dapat kat kita, kalau masa semua penuh untuk kerja-kerja individu kita, kalau ilmu semuanya untuk diri kita saja dan berdasarkan kepentingan-kepentingan, keuntungan saja, tak ada sebarang sumbangan. Jadi orang yang berjuang ni, dia terpaksa menjual benda tu dalam seolah-olahnya sepatutnya dia miliki, tetapi dia tukar dengan akhirat. Maknanya dia beri yang dunia tu, dia ambil akhirat. Lalu keselesaan di dunia itu dia ada risiko lah. Dia kehilangan keselesaan, kehilangan sebahagian daripada harta, dan sampai dalam peperangan ni kehilangan nyawa di dunia ini.
tetapi dia membeli untuk akhirat. Itu perumpamaan. Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Di sini Tuhan beri satu kaedah sebenarnya. Apa dia? Sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu dia mati ataupun dia menang, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Mati ke menang ke dapat pahala. Untuk pengetahuan kita di sini sekali lagi kita tengok ayat ni dia bercakap tentang berperang. Itu seolah-olahnya tak kenal dengan kehidupan kita sebab kita mana ada perang. Sekarang ni lah di Malaysia ni tak ada perang. Sebab apa Tuhan kata perang? Sebabnya ialah berperang ni sebenarnya perang tu adalah ujian yang paling tinggi sekali sebab dia ujian nyawa. Manusia ni benda yang dia paling sayang nyawa. Sebab habis nyawa tak ada harga lah benda lain. Jadi dia bagi perumpamaan yang dia bagi cerita dekat kita pengorbanan yang paling tinggi. Apa dia? Pengorbanan nyawa. Tapi tidaklah semuanya dalam dunia ni setiap masa nak kena perang saja. Berperang ni bila? Bila ada perang lah orang nak serang kita, perang. Itu pun tak semua orang kena pergi perang. Sebab apa? Sebab perang ni dia tak boleh semua orang nak jadi askar perang tu, tak boleh. Sebab kita ada hak dia. Kalau zaman sekarang orang bukan askar tak boleh nak pergi perang main-main macam zaman dulu. Zaman dulu hari-hari biasa, hari tak perang, adalah orang belajar silat, orang bolehlah gagah pergi, ada perang pergilah. Pendek kata kalau tak pandai kerja tu ada kerja lain. Zaman sekarang orang yang bukan askar kalau pergi ke medan perang buat habis keberat je. Apa ni, senjata canggih tak reti pun nak guna. Ingat bawa kereta kembar macam bawa kereta kita, tak ada. Jadi dia kena ada kemahiran. Orang yang tak ada kemahiran tak boleh nak jalan di medan perang pun. Dia bukan jalan macam kita mari surau ni, ada strategi dia. Jadi benda tu kena melalui latihan. Dan perang pula dia bukan sekarang ni, dia bukan penting kepada bilangan askar saja, dia penting kepada alat. Perang zaman sekarang dia bukan macam zaman dulu. Perang zaman sekarang ni alat tu penting. Contohnya kita kata jet ada berapa buah, askar ribu-ribu pun jet 3 butir tak jadi pula. Sebab jadi jet ni siapa boleh bawa? Pilot ada. Jadi sebenarnya peperangan tu sebenarnya satu contoh. Jadi kalau kata negara perang sekalipun, bukanlah orang yang pergi berperang tu saja yang dapat pahala. Sebab apa? Sebab peperangan sekarang dia memerlukan bajet yang tinggi, duit, nak blow maintenance, senjata, ekonomi, nak makan juga, nak import macam mana barang makanan dalam masa perang. Jadi melibatkan pentadbiran, melibatkan semua jentera negara lah. Jadi sebab apa Tuhan sebut berperang? Sebab itu paling berisiko dan paling orang tak suka dan paling jiwa manusia ni memang berat. Jadi Tuhan sebut. Tapi sebenarnya segala sumbangan ke arah jalan Allah tu Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala mereka. Jadi macam tu. Jadi tapi disebut di sini berperang pada jalan Allah. Dan ada juga perang ni bukan pada jalan Allah. Sebab apa? Di zaman dinasti-dinasti Islam dulu, sebab zaman negara empire contohnya, mereka berperang banyaknya bukan sebab kerana mempertahankan diri ke, bukan berperang kerana kalau nak sebarkan Islam pun banyak yang bukan kerana nak sebarkan Islam, banyaknya berperang kerana nafsu, nak melebarkan empire saja,
ataupun berperang sesama sendiri kerana berebut kawasan sama orang Islam sendiri. Kita menyaksikan orang Islam ni berperang sama-sama orang Islam ni berkurun-kurun semenjak zaman sahabat lagi, selepas daripada zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang disebabkan oleh kekeliruan, kadang-kadang disebabkan oleh perebutan kuasa, nak berebut empire. Jadi itu bukan fisabilillah. Kalau kita yang memulakan lah. Ini ada satu persoalannya. Sebab apa? Dalam orang Islam ni, Quran sebut orang Islam berperang dengan orang kafir. Tapi dalam realiti hidup, orang Islam ni banyak juga dia perang sama sendiri. Jadi apakah bila orang serang negara kita, mentang-mentang dia Islam, kita tak boleh lawan? Ini dibincangkan juga oleh para ulama lah, sebab situasi itu banyak berlaku semenjak zaman dulu lagi. Maka keputusannya ialah siapa yang mempertahankan diri, maka dia fisabilillah. Siapa dia dalam mood mempertahankan diri. Kalau kita yang tukang dalam perang ni, dia baru ni kita tengok Arab Saudi perang dengan Qatar contohnya kan. Kita tengok Yaman perang dengan Arab Saudi, Libya perang antara kabilah dia, Iraq perang dengan Kuwait. Dari mana orang kafir serang? Orang Islam semua serang dalam diri. Iran perang dengan Saudi, Iran perang dengan Iraq. Semua orang Islam ni dia pandai cari alasan. Oh, ini semua tangan-tangan barat lah. Dia duduk kata ke orang barat. Orang barat ialah Amerika apa dia buat. Dia sokong tadi cucuk yang ni. Sebab awak yang bila kena cucuk melentik, jumpa awak tu cerdik. Orang cucuk pun relax ya. Tak boleh nak cucuk. Kita tak payah lagi kita nak letakkan kesalahan tu pada orang lain. Sebenarnya orang Islam tu sendiri dia jenis macam tu. Bukan kerana Islam tu, maknanya kita sekarang ni berdepan dengan orang-orang yang tak cerdik jadi pemerintah orang Islam. Negara luar cucuk sikit melentik gitu. Dan mereka tu ada kepentingan negara mereka berperang. Itu masalah. Sebab kebanyakan negara-negara berperang ni rakyat benci kepada pemimpin. Bila rakyat benci pemimpin, salah satu solution pemimpin yang jahat ni, dia wujudkan peperangan supaya rakyat tak boleh jatuhkan dia sebab ada musuh lain. Lepas tu ramai orang mati dia penting aku dapat kuasa. Ini masalah. Dia menjerumuskan rakyat ke dalam peperangan kerana nak menyelamatkan kuasa dia. Bila ada musuh dari luar, jadi fokus rakyat tu tak boleh nak menjatuhkan dia. Janganlah lawan aku ni, lawan musuh dulu. Masa kita nak lawan musuh ni, dia di situ nak lawan kita pula. Padahal dia je mewujudkan peperangan tu. Ini keliru ni soalan macam ni. Jadi balik untuk perbincangan kita, iaitu persoalan dalam Al-Quran memang sebut banyak perang. Sehingga setengah orang Islam dia menyangka bahawa dengan orang bukan Islam ni kita kena perang. Sebenarnya tak betul. Tuhan tak suruh berperang dengan semua orang bukan Islam. Yang Tuhan suruh berperang pada orang yang menyerang orang Islam. Okay. Jadi sama ada dia mati, di sini ada motivasi, sama ada mati ataupun menang, semuanya dapat pahala. Begitu juga sebenarnya dalam perkara lain pun sama juga. Dalam perkara yang lain, kita buat kerja, kita dapat upah. Tapi kalau kita buat dengan baik, kerja tu bermanfaat, kita dapat pahala juga. Bukannya pahala ni bila tak ada upah. Macam tu. Nah, kita buat contohnya cikgu di sekolah mengajar, akhir bulan terima gaji. Adakah dia tak dapat pahala sebab dia terima gaji? Dapat pahala juga. Jangan pula ingat bila terima gaji tak dapat pahala. Itu untuk dia hidup, tapi dia buat dengan baik kerja tu dan dia buat dengan cara yang terbaik, dengan ikhlas kepada Allah, dia dapat pahala. Macam orang pergi berperang juga zaman Rasulullah SAW. Bila pergi perang, kalau menang dapat apa?
dapat habuan dunia. Menang ni bukan menang saja-saja. Zaman dahulu pergi perang, zaman Rasulullah SAW pergi perang, balik bagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang banyaklah bagi. Boleh jadi kaya sekali pergi perang, tapi pahala dapat juga. Itu tidak bermakna bila kita dapat suatu gaji ke, kita sudah tidak dapat pahala. Tak bolehlah macam tu, sebab Islam dia tak menolak kemungkinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Ayat 75 Tuhan kata, "Dan mengapakah kamu tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan wal mustad'afina minar rijal, adanya orang yang lemah dari kalangan lelaki dan wanita, wal wildan, serta anak-anak, budak-budak kecil, mereka itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahliha, keluarkan kami daripada tempat yang penduduknya zalim." Apa maksud ayat macam ni? Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat ni, sebenarnya ayat ini dia bukan nak beritahu tentang perbuatan tu supaya ada kita kena kata macam tu. Tetapi apa yang nak dibayangkan ialah, sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, dia nak kata, sebab apa kamu tak nak berperang? Maknanya sahabat tu sendiri tak suka berperang. Sahabat ni, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kamu berperang, sedangkan kamu benci dengan berperangan. Sahabat ni orang baik-baik, dia tak suka bunuh orang, perang, membawa kemudaratan nyawa, kemusnahan harta benda, tak suka. Tetapi Tuhan kata, mungkin kamu tak suka pada sesuatu, tetapi ianya baik untuk kamu. Jadi benda ni pun sama lah. Berperang ni sesuatu yang kita tak suka, tetapi ada masanya dia baik. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, mengapa kamu tidak nak berperang sedangkan ada di kalangan orang yang dizalimi. Maknanya sedangkan dia kata mustad'afina minar rijal, orang-orang lelaki yang lemah, wanita yang lemah, anak-anak yang lemah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada tempat yang zalim penduduknya. Dia nak kata, berperang dalam Islam ini adalah untuk menegakkan keamanan dan hak. Orang Islam ni, dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan kebenaran, menyebarkan keamanan, menentang kezaliman. Ini dia sebenarnya dia nak cerita, tapi dia tak ceritalah secara ayat laporan, ayat memberitahu. Dia cerita dalam ayat cerita. Dia beritahu dalam bentuk cerita, dalam bentuk dialog. Ini kita boleh buat tips untuk kita faham Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita akan nampak banyak perbuatan. Dan perbuatan tu kita kena ambil dia punya maksud, dia nak sampai apa daripada perbuatan tu. Macam di sini dia kata, macam mana kamu tidak berperang? Macam mana kamu tak nak berperang? Sedangkan ada orang-orang yang lemah, sama ada lelaki, wanita, kanak-kanak, mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada tempat yang penduduknya zalim. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang kena zalim. Maksudnya orang yang kamu perang tu orang yang telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka kerja kamu ialah kamu nak menegakkan keadilan, nak menentang kezaliman.
Jadi perang dalam Islam ni ialah tujuan dia apa? Tujuan yang murni. Apa dia? Menegakkan keadilan, menentang kezaliman. Lepas tu kalau nak menegakkan keadilan ni terus kena perang ke? Tak ada. Itu pada waktu yang memang kena perang. Jadi menegakkan keadilan tu yang penting, menentang kezaliman. Kalau situasi dan keadaan tak memerlukan perang, jangan pergi perang. Perang tu ialah wasilah, perang tu ialah jalan. Jadi orang Islam ni ialah rupa bangsa masyarakat yang sentiasa mencari bentuk keadilan, yang mencari kesaksamaan, yang mengelak daripada kezaliman. Bukan tunggu nak perang dulu. Tak ada. Sebab itu bila kita berfikir tentang masyarakat, kita kena fikir mewujudkan sebuah negara yang apa dia? Negara yang adil. Macam mana kita nak membentuk tu? Tu kena bincang dari sudut keadilan dalam sebuah negara ni. Apa dia? Hak bagi masyarakat. Perbincangan macam ni. Tapi sayangnya perbincangan dalam ni kecil. Perbincangan berkaitan dengan benda macam ni, dia kecil. Kecil apa dia? Kalau di universiti tu dibincang dalam, kalau dalam belajar agama ni dibincang dalam subjek siasah syariah saja. Kecil ya. Banyakkannya orang Islam ni bila sebut agama, dia banyak bincang tentang cabang-cabang ibadat. Bincang tentang nak buat ibadat, nak habis sembahyang, nak ni. Tapi bab macam ni dia siasah apa semua ni kurang dibincangkan. Jadi masyarakat Islam sendiri tidak ada gambaran macam mana realiti. Contohnya hari ni kita masyarakat Islam kurang kesedaran macam mana sebuah negara yang dikatakan adil tu. Apa gambaran kita? Adil tu kat mana? Kita nampak mungkin apa adil tu dalam mahkamah saja. Sebab wacana tu kurang. Bila cakap beragama apa dia? Ibadat. Ibadat tu bukannya luah pun. Ambil berapa ketul ibadat pula. Motivasi untuk derma, motivasi. Tapi tasawur, gambaran dan kefahaman kita tu kepada sesuatu yang lebih besar, iaitu masyarakat yang macam mana kita nak. Kurang perbincangan tu. Itu kelemahan masyarakat kita lah. Akibatnya orang Islam rata-rata dalam dunia hari ini dia tidak ada kesedaran bernegara. Tak ada, kurang kesedaran, kefahaman tentang negara yang dia kena wujudkan. Tak ada. Padahal kita diberikan rezeki oleh Allah SWT duduk di negara yang mekanisme tu sudah banyak. Contohnya kita negara demokrasi, rakyat boleh bersuara, rakyat boleh pilih pemimpin, ada saluran undang-undang. Ini bagus dah. Tapi kadang-kadang kita tengok rakyat tu tak berapa hirau benda. Gambaran terhadap masyarakat yang dia nak tu tak jelas. Sebab kurangnya wacana terhadap benda tu. Tapi dalam Quran kita tengok, kalau kita faham baik-baik, dan kita baca Quran pun, Quran cakap buat perang, tu pun kita malah ada kadang-kadang nak baca. Sebab apa? Bukan saku ngaku ni perang-perang, tak suka perang. Kita bila sebut ayat perang tu kita ingat perang tu saja, tapi maksud di sebalik itu. Ya. Jadi ayat Quran ni banyak buat perang di situ. Kira-kira ada perang pula. Lepas tu masuk surah lain, perang pula. Ya apa ni perang saja. Kita nak cakap bab semayang, ambil semayang, mandi wajib. Perang ni tak nak bincang. Benarnya bukan perang tu saja, dia pengurusan negara. Okey, jadi wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa' wal wildan. Dia tak kata kamu dalam Islam ni berperang, ialah dia tak kata macam ayat macam tu.
Tapi dia kata dengan ayat yang simbolik, mengapa kamu tak nak berperang sedangkan ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak yang dizalimi. Sebenarnya dalam hakikat realiti kehidupan, yang dizalimi ni bukan orang tua saja, orang awam biasa pun kena zalim. Tapi ayat tu cantik disebut macam tu, orang itulah orang yang paling lemah dalam masyarakat. Okey. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah untuk kami di sisimu pembantu. Jadi kemudian saya ambil ada 2-3 minit lagi masa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Alladzina amanu di sini disebut apa dia panggil, disebut prinsip orang Islam sentiasa macam tu. Dia fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dia berperang pada jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur dia berperang pada jalan taghut. Apa maksud taghut? Taghut maknanya syaitan. Taghut maknanya sesuatu yang disembah, diperhambakan diri selain daripada Allah. Orang Islam prinsip dia apa? Dia fisabilillah. Kan lain tu. Disebabkan kita faham berperang pada jalan Allah. Kalau berperang pada jalan Allah, kalau buat kerja lain pada jalan siapa? Pada jalan Allah juga. Kita ni semua benda kena buat fisabilillah pada jalan Allah kan? Barulah kehidupan kita tu seperti yang dituntut oleh Allah SWT. Takkanlah masa pergi perang pada jalan Allah, tapi kalau masa kerja pada jalan apa? Jalan nafsu. Yang itulah pantang dapat puasa sikit, pau orang. Tak boleh jaga benda-benda sikit. Kakak file pun pau orang. Lagi tak ulur tak naik file, lagi tak ulur tak naik. Minta maaf saya tak kata apa-apa. Jadi contoh ni, apabila kita buat sesuatu bukan fisabilillah, kita mudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang salah. Kalau orang tu dia bekerja pada jalan Allah, insya-Allah dia akan ada satu track yang betul. Tak akan salah guna kuasa. Sebab ini fisabilillah. Tapi kita nak tunggu kerja tak dapat gaji dulu baru fisabilillah. Kerja jabat tak ada fisabilillah semua. Berapa? Ini hal dapat gaji. Bukan. Dia fisabilillah tu ada dia punya tahap juga. Ada kerja kita dapat gaji tapi dia fisabilillah. Sebab apa? Gaji tu, upah kita tu adalah keperluan kehidupan kita. Itu hak kita. Sebab itu zaman Umar Al-Khattab dia bagi gaji kepada askar. Tak bagilah terlepas perang bagi gaji pula. Tak bagi tanah-tanah yang dirampas tu sudah tidak diberi kepada askar. Zaman Nabi SAW bila pergi perang, bukan sahaja barang dirampas tu, barang musuh. Zaman dulu sebelum Islam mari lagi, sebelum Nabi SAW lagi, bila suatu kumpulan ni dia pergi perang, orang yang kalah ni dia akan jadi hamba abdi kepada orang yang menang. Tanah dia akan dirampas dan dibahagi-bahagikan. Harta dia segala, anak bini dia habis jadi hamba abdi kepada kumpulan yang menang. Itu teknik zaman tu. Bila Nabi SAW datang, dia terima Islam, terima sistem tu. Terima sistem tu. Tetapi zaman Umar Al-Khattab dia mula mengurangkan. Apa yang dia buat? Bila dia pergi serang Iraq. Iraq tu, satu Iraq tu berapa besar punya negara Iraq tu. Dia kata tak boleh bagi dah Iraq ni ke askar. Takkanlah askar berapa ribu orang nak bagi tanah satu Iraq tu.
berapa ketul manusia je. Tak boleh, ini tak boleh. Aku tak nak bagi dah. Jadi Umar pun dia tak bagi. Marahlah kawan dia. Patutnya milioner lah. Jadi tak bagi. Bila tak bagi ada orang sungguh lah. Bapa Allah tak bagi, lama dulu bagi. Umar bagi alasan tak boleh bagi. Aku tak nak satu negeri dimiliki oleh berapa kerak manusia. Lalu dia tukar apa askar dapat gaji. Itu tak boleh. Dia nampak. Sebab apa? Dia nampak bahawa benda tu benda yang berubah. Nabi SAW dia mengamalkan sistem yang ada pada masa tu. Dia bukan create benda tu. Jadi bila perlukan kepada perubahan, Umar pun ubah. Ini keperluan pada masa itu. Jadi kita kata orang zaman dulu berperang, kaya raya dapat, tapi tidak menafikan mereka berperang pada jalan Allah. Kalau setakat gaji tu sikit ya. Jadi kaya tu pergi perang, tapi tetap dianggap fisabilillah. Itu jangan tunggu benda yang tak dapat gaji baru dianggap fisabilillah. Kita fisabilillah. Ada benda yang memang tak dapat gaji, kita tolong orang sikit, kita tak payahlah. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman dia berperang pada jalan Allah dan dia buat semua kerja fi sabilillah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka buat kerja untuk nafsu, untuk syaitan, untuk sesuatu yang selain dari Allah. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Bila jadi Tuhan juga nafsu, bila ditaati dalam semua benda. Jadi itu Tuhan sifatkan, itu bukan kerja orang Islam, itu kerja orang bukan Islam. Dia tidak ada pegangan, dia tidak ada pahala, dia tak apa, dia buat kerana nafsu dia. Tak apa, dia punya pasal. Kita ni tak boleh jadi macam tu. Kita kena ada pendirian. Apa dia? Kita kena fisabilillah. Sayangnya orang Islam menganggap bahawa fisabilillah itu pada perang saja. Kalau kita mengamalkan dalam bekerja, dalam pendidikan, dalam perniagaan, fisabilillah. Kita niaga, orang tak ada pun bertani, dia mewujudkan makanan untuk manusia. Orang yang bisnes, dia mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang. Dia menyampaikan barang kepada orang. Orang yang kilang, dia mengeluarkan barang keperluan orang. Semua itu adalah fisabilillah. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja. Dan terakhir ya, boleh saya sebut sebagai terakhir di sini, iaitu ayat tadi itu. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia syaitan ni nampak gagah di Malaysia ya. Orang Melayu syaitan paling kuat sekali, boleh cekik orang sana, boleh macam-macam. Bisnes tak menjadi pun sebab syaitan, kereta langgar sebab syaitan, orang mati lemah dalam laut pun sebab hantu syaitan. Jadi gagah mana syaitan di Malaysia ni? Tuhan kata tipu daya syaitan lemah. Sebab tipu daya syaitan lemah sebab apa? Sebab kalau kamu tak ikut, dia tak boleh buat benda. Maka dia alaikum min sultan. Syaitan kata di akhirat, aku dulu di dunia tak ada kuasa pun, illa kecuali anta autukum, aku mengajak kamu, aku mempengaruhi kamu, fastajabtum li, kamu yang ikut aku. Fala talumuni, oleh itu jangan marah ke aku pada hari ni, hari kiamat. Walumu anfusakum, marah pada diri kamu sendiri, siapa suruh ikut. Maknanya syaitan pun mengaku dia tidak ada kuasa.
berpuasa, dia hanya mengajak saja. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuan-tuan boleh rujuk ya. Seperti biasa, bagi mereka yang nak menerima siri tadabbur wahyu yang saya hantar ni, boleh menghantar WhatsApp. Saya rasa ramai dah kat sini. WhatsApp ke nombor 0115935652. WhatsApp 0115935652. Pada saya akan hantarlah kepada tuan-tuan, insya-Allah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.